Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton-penonton yang ada di rumah. Kami di Mentari Selayang akan memulakan sesi Mentari di rumah anda pada petang ini sekarang lah. Okey, sebelum kita mula topik kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan panelis kita pada hari ini. Panelis kita pada hari ini adalah Dr. Idayu. Dr. Idayu ni ialah psikiatris yang baru berpindah daripada Terengganu lah. Jadi dia sekarang tengah menjalani program fellowship dalam bidang rehabilitasi dan komuniti lah. Jadi kalau dia lepas selesai fellowship ni, dia akan jadi pakar perunding lah, kurang lebih macam tu. Okey, jadi Dr. Idayu hari ini akan membawakan topik jangan stres-stres. Topik ni berkaitan dengan cara-cara kita untuk menguruskan stres dengan lebih baik lah. Okey, tanpa membuang waktu, saya ingin menjemput Dr. Idayu untuk berkongsi presentation beliau pada hari ini. Okey. Okey, sekejap. Rasanya ada masalah teknikal sekejap. Sekejap ya. Dulu tapi tak keluar. Rasanya kena buka Zoom tadi kot. Itulah saya tengah cari mana saya tutup Zoom saya. Boleh tak awak discard saya dulu, nanti masuk balik. Sorry, hari tu okey je. Nyak buyum ya, nyak buyum ya, nyak buyum ya. Shit.
Okay, so nak share kita buka sini. Desktop. Macam tu Dia dekat. Saya letak kat sini, dekat desktop lah. Masuk. Ada? So, Ada. quit and reopen. Okay, lepas tu share screen. Share screen. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua? Boleh. Boleh. Alright. Saya minta maaf atas masalah teknikal yang berlaku Keluar kelakar. antara tekanan-tekanan yang kita hadapi lah. Tak apa. Asal ada je. Asal ada suara okey je. Asal ada suara okey ya? Okey. Terima kasih Puan. Okey, kita mulakan ya. Okey, thank you so much. Alhamdulillah. Okey. Topik kita ni kalau kita tengok tajuk dia macam simple je kan, pengurusan tekanan. Rasa macam semua orang pun macam alah topik biasa-biasa je. Jadi sebab tu saya punya topik pun kita kata kita bicara santai berkenaan dengan pengurusan tekanan. Seperti yang tahu sekarang kita tengah tertekan dengan masalah COVID yang melanda negara kita, pandemik yang tak berakhir lagi, dah setahun lebih, dah setahun setengah kita mengalami pandemik ni kan. Kes pun makin banyak. Sekarang semalam dah mencecah 1 juta kes untuk Malaysia ya. Jadi kita harap yalah pandemik ni akan berakhir, tapi sebelum tu jangan stres. SOP ada, kita follow. Jadi kita belajar macam mana teknik pengurusan tekanan. Okey. Alright. Okey, so apa perasaan anda hari ni? Okay, ada banyak emoji ada sedih, gembira, duka, ketawa, senyap, jangan cakap apa-apa mensinis. Jadi kat sini macam-macam perasaan. Saya semua yang hadir hari ni pun ada bermacam-macam emosi dan perasaan Adakah anda okey? Kan? Pernah tak tanya orang sebelah kita, anda okey tak hari ni? Kan? Kadang-kadang kita tak tahu orang lain pun ada masalah tekanan. Jadi kita harap semua okey. Jadi kita mulakan sesi kita dengan cerita segelas air. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ni, mungkin yang tak pernah. Tapi selalunya saya akan cerita tentang segelas air ni lah. Okay, kita ada segelas air. Okay. Okay. Cerita dia very simple. Okay, kalau kita ada segelas air, kita isi air tu penuh. Bila kita pegang, berat tak? Berat kan? Kalau kita buat separuh, tak berat. Okay? Tak berat. Tapi cuba kita bayangkan, gelas ni kita isi separuh je ataupun sikit je. Tapi kita pegang lama-lama. Tahan. 5 minit boleh tahan lagi. Kan? 10 minit, okey gila, kan? Setengah jam? Sejam? Makin lama kita akan rasa berat, kan? Macam tu jugalah tekanan. Tekanan ni maksudnya stres lah. Kadang-kadang kita rasa stres ni macam remeh, tak apalah, boleh ignore je. Ada masalah sikit, kita biar je. Tapi masalah yang sedikit, kita biar berterusan, dia akan jadi berat. Lama-lama dia akan berat sampai satu tahap kita tak mampu dah menyelesaikan tekanan kita tu. Okey, jadi dekat sini kita sembang santai, kita nak cakap tentang macam mana kita nak uruskan tekanan kita. Okey. So apa tu tekanan Alright. Tekanan ni Okey, tekanan ni biasanya ialah satu tindak balas fizikal fizikal dan mental serta emosi yang mengganggu kita dan dia mengganggu kestabilan individu. Bila kita stres, perasan tak? Badan jadi sakit, kepala jadi sakit kan?
Kadang-kadang kita rasa macam tak menentu. Jadi tekanan ni memang sangat mengganggu. Selain daripada tu, daripada tekanan ni dia juga boleh menyebabkan perasaan tertekan dan menyebabkan perubahan tingkah laku dari segi fikiran dan tingkah laku kepada seseorang, ya. Okey. So tekanan ni sebenarnya ialah tindak balas terhadap sesuatu ancaman, cabaran atau perubahan, ya. Jadi contohnya kita pergi bekerja, kan, perubahan pada environment, dari rumah selesa masuk kereta, traffic jam, kan, itu adalah perubahan yang boleh menyebabkan tekanan. Jadi tekanan-tekanan boleh menyebabkan kita ada respon dari segi fizikal dan psikologi. Yang tu saya akan terangkan nantilah. Dan ini akan membangkitkan rangsangan psikologi dan fizikal. Actually dari segi ada yang baik, ada yang buruk, ya. Okey. Cuma tekanan ni dia actually membantu individu. Bayangkan kalau kita langsung tak ada tekanan, kan. Bangun tidur kita nak relax je, tak payah buat apa-apa lah. Kan, baring je. Seronok juga kan, baring je kan. Tak payah buat apa-apa, tak payah pergi kerja. Tapi nanti lapar nak kena bangun juga. Nak kena cari makanan, kan. Jadi hidup ni memang akan ada tekanan. Tekanan ni maksudnya bukanlah kita selalu cakap stres yang tak baik je. Tapi tekanan ni ada juga yang berbentuk motivasi yang baik. Okey. Namun jika seseorang tu terlalu banyak sangat tekanan, dia menyebabkan matlamat dia susah nak capai. Tekanan macam dia menarik kita turunlah. Sebab tu macam saya kata tadi, air yang sedikit tu bagus, boleh minum, boleh pegang lagi lama kan. Tapi bila lama-lama dia akan jadi makin kuat, makin berat. Sampai satu waktu kita tak mampu dah nak pegang cawan tu walaupun kecil. Okey. Dan respon seseorang terhadap tekanan tu berbeza. Dia berbeza dari segi personality dia, cara dia persepsi terhadap tekanan tu dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Okey. So kat sini kita ada sedikit kita panggil National Health and Mobility Survey lah. Yang terakhir kita ada tahun 2019. Tahun 2020 masih di-compile lagi, tak salah saya belum dikeluarkan lagi. Sebab biasanya dia akan buat tahun yang sebelum tu. Macam tahun 2021 dia akan buat yang tahun 2020 punya. Dia mendapati bahawa 1 daripada 5 populasi kita sebenarnya tak sihat. Tak sihat ni bukanlah kita kata depressed tak. Saya tak cakap pasal depressed ni, saya cakap tak sihat secara keseluruhan saja. Dan juga kalau kita tengok depresi, di sekitar dewasa kita ada 2.3% yang mengalami kemurungan, ya. Kebanyakannya kalau ikut demografik data dia banyak perempuan berbanding lelaki lah. Tapi kalau kita tengok peratus dia lebih kurang sama. Lelaki 2.0, perempuan 2.6%. Ini yang datang ke hospital dan kita dapat capture data ni. Bayangkan sebenarnya banyak lagi orang kat luar sana yang sebenarnya kemurungan atau depresi tidak datang ke hospital untuk dapatkan rawatan. Tapi hari ni saya tak nak cakap pasal depresi lah. Kita cakap pasal tekanan dulu. Sebab kenapa saya nak cakap tekanan ni? Sebab tekanan ni macam dia macam bunga-bunga bunga-bunga untuk berkembang menjadi depression tu. Sekarang ni pernah dengar perkataan burnout kan? Saya akan cakap macam tekanan, burnout dan akhirnya jadi depresi lah. Kita akan lebihkan kepada bahagian tekanan dulu. Sebab kalau boleh kita nak kawal tekanan kita. Supaya kita tak nak terus terjerumus menjadi masalah yang lebih teruk. Okey? Okey. Apa punca tekanan? Punca tekanan dia banyak. Antara yang kita boleh kategorikan, kita kata faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran ni macam organisasi kan. Sekarang ni apa dekat parlimen tengah bersidang kan, macam-macam huru-hara, macam-macam semua nak cakap tentang kepentingan rakyat kan. Jadi itu pun nampak macam tertekan juga kan, nak bincang tentang rakyat. Tapi organisasi kita yang paling kecil ialah organisasi kekeluargaan. Even dalam keluarga kita sendiri, tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai mak, tanggungjawab sebagai anak, semua tu mungkin ada sedikit punca-punca yang menyebabkan tekanan. Lebih-lebih sekarang waktu COVID ni semua orang kena duduk kat rumah kan. Yang sebelumnya ayah pagi dah keluar kan, petang baru balik, tak tengok pun anak dia buat apa kat rumah kan. Jadi sekarang ni boleh nampak lah, perangai anak ni macam ni, perangai anak ni macam ni. Walaupun dia adalah satu tekanan, tapi mungkin tekanan yang baik sebab kita lagi faham anak kita. Mungkin juga boleh jadi tekanan yang kurang baik menyebabkan kita rasa macam kenapa anak kita macam ni baru tahu sekarang. Okay?
interaksi sosial, punca tekanan. Kadang-kadang kita tak faham. Bila kita berinteraksi, cara orang penyampaian dia lain, cara kita penyampaian lain kan. Kadang bila kita interaksi kita bercanggah, jadi itu menyebab perbalahan dan ketegangan. Okey. Peristiwa penting dalam keluarga. Peristiwa sedih ke, peristiwa gembira ke, dua-dua adalah tekanan. Sebab semua orang selalu cakap tekanan ni yang negatif je, tapi sebenarnya tekanan ni ada juga yang positif. Perkahwinan pun boleh bawa tekanan juga kan. Ada anak, kematian, semua-semua tu peristiwa-peristiwa yang boleh berlaku dalam hidup kita adalah salah satu tekanan. Ya. Persekitaran, sekarang ni semua takut nak keluar kan. Pandemik, COVID Delta variant ni kata tersebar di udara kan. Semua orang jadi takut. Nak keluar pun takut kan. Kalau dulu kita keluar bebas kan, pergi jalan-jalan, boleh pergi luar negara, dalam negara, mandi sungai. Sekarang semua pun jadi takut Okey, dan halangan. Faktor luaran macam halangan lah. Contoh macam ni kan, nak jalan ada banyak halangan. Pergi kerja ada jam. Halangan macam untuk cari pekerjaan sekarang sebab COVID tak boleh bekerja, terpaksa diberhentikan kerja. Kan, nak cari kerja baru susah. Jadi itu antara halangan-halangan dalam kehidupan. Okey. Faktor dalaman pula dia lebih kepada diri kita lah. Personality kita jadi macam jenis, kita ni jenis happy go lucky ke, senang terima kenyataan ke ataupun susah. Ada orang dia panggil sangat rigid. Kalau dia nak A, dia nak A je, dia tak nak tukar B atau C. Macam tu. Jadi benda-benda, perkara-perkara macam ni pun boleh menyebabkan tekanan Gaya hidup. Dulu suka jalan kan, pergi shopping, sekarang nak pergi shopping pun kedai baju pun tak buka kan, kedai kasut pun tak buka, nak pergi shopping. Susah kan. Okay. Pendirian negatif. Kadang-kadang orang dia dalam mind dia dah set dah negatif je. Jadi pun boleh menyebabkan tekanan kan. Dia tak boleh nak ubah diri dia. Dia cuba ubah tak boleh. Itu namanya mindset lah. Cara tindak dan berfikir lah. Setiap orang dia ada cara tindak dan berfikir sendiri. Kadang-kadang tak sama dengan orang lain. Jadi bila tak sama tu, bila kita nak buat sesuatu kerjasama tu susah. Ataupun tak serasi dengan keluarga kita ataupun pasangan kita, anak-anak kita. Jadi perkara ni, faktor dalaman ni yang boleh menyebabkan juga tekanan. Okay. Bila kita tertekan, biasanya kita akan tengok 4 komponen ni lah. 4 komponen ni yang boleh dia tunjukkan, iaitu kita punya body, badan kita, kita punya emosi, mood kita, perasaan, emotion, dan juga tingkah laku. Biasanya kalau badan kita ni, start lah macam saya cakap tadi, kenapa National Comorbidity Survey tu dia ada cakap pasal unwell. Unwell ni dia ada banyak. Salah satunya mungkin sebab tekanan tu dia boleh menyebabkan selalu sakit kepala, selalu orang kata sakit badan, tak selesa, penat, kerana susah nafas kan. Kalau ikut sini frequent infection, sebab bila kita tertekan kita akan merembeskan beberapa hormon menyebabkan imun kita lemah. Jadi kita senang dapat jangkitan, demam. Jadi bila tertekan juga emosi kita jadi, kita tak ada confident, kita rasa macam nak marah je, sedih, kita rasa tak ada tak ada semangat, kerana fikiran kita jadi banyak fikir macam serabut, rasa risau, rasa kita buat keputusan tu yang tak baik, rasa macam keputusan dia tak betul. Kadang-kadang boleh macam ni, boleh nightmares, boleh mimpi buruk malam-malam. Tingkah laku tu kadang-kadang kita boleh jadi cepat marah, macam boleh insiden-insiden yang tak baik lah. Boleh kehilangan selera makan. Kalau berpasangan tu mungkin dah tak ada rasa seronok dengan isteri atau suami dia. Drinking pun lebih kepada, kalau yang pengguna alkohol, dia mungkin menggunakan alkohol ataupun menggunakan dadah yang berlebihan ataupun menghisap rokok lebih banyak daripada biasa. Okey. Ini kita nak tunjukkan carta sikit lah. Ini lebih kepada akademik lah. Bila kita punya level of stress. Level of stress. Makin tinggi stress kita, sebenarnya kita akan perform lebih baik.
Contohnya kalau kita pergi kerja kan, kalau bos tu bagi stress sikit kan, dia macam baru kita macam oh kena siapkan kerja cepat-cepat kan. Ada apa tu deadline, kena habiskan cepat-cepat. Jadi kita akan cuba mengoptimumkan performance kita dengan stress yang ada. Tapi macam kita tengok graf ni kan, kita boleh nampak start dengan boredom. So kalau tak ada stress langsung kita bosan kan. Kat rumah kalau duduk baring je jadi bosan juga kan. Jadi bila kita ada stress sikit, dia relax tapi kita membuat sesuatu dengan baik. Tapi dengan cara yang tenang lah. Teruskan stres tu ada, kita akan convert lagi. Tapi bila sampai satu tahap sebelum puncak, itu dipanggil stretch. Yang tu yang kadang-kadang bila sampai satu tahap ni, kita akan boleh kita akan boleh rasa kita burn out. Sekarang kan banyak orang sebut burn out kan, kelesuan. Kita penat, kita nak perform, kita nak buat benda baik tapi kita tak mampu dah. Sebab tu kat sini dia kata bila kita naikkan performance tu, akhirnya dia akan jadi leads to fatigue and poor decision. Masa ni kita dah panggil ada burnout lah. Okay, nanti saya akan cerita sikit apa perbezaan dia. Sampai satu tahap, performance kita akan turun. Bila kita burnout, memang kita tak mampu dah nak buat banyak perkara lah yang baik. Kita akan perform kita turun, kita akan jadi kita tak mampu dah nak buat apa-apa. Dan mungkin juga kita boleh breakdown. Maksudnya, kita lumpuh, tak tahu dah, tak boleh buat apa-apa. Okey, jadi kita nak mengelakkan sebelum sampai ke tahap itu, jadi kita nak belajar merancang macam mana nak uruskan tekanan kita. Sama juga macam ni, jadi bila kita dapat kawal stres tadi, kan macam nampak tak ni, stress management increase, kita boleh kawal kita punya stres, kita punya performance curve akan jadi lagi baik. Maksudnya kalau kat sini diri kita penat, kan, fatigue ni, maksudnya tadi dah burn out, dia akan turun. Tapi bila kita mampu mengawal stres kita, kita punya performance dia akan jadi mendatang. Dia akan tapi mungkin dia tak mampu naik tinggi lagi, tapi at least dia mendata, dia tak terus menurun. Okay, itu yang kita nak dalam kehidupan kita lah. Okay, yang cerita kepompong. Suka cerita lelaki dia kepompong ni lebih kepada, saya rasa dia memberi pengajaran kepada kita yang kadang-kadang kita perlukan stres ni. Ada seorang lelaki, dia jalan-jalan kan, lepas tu dia jumpa satu kepompong. Kepompong ni biasalah tinggalkan mak dia tak peram kepompong kan. Jadi rama-rama betul tak? Jadi kepompong, dia pun rasa macam cantiklah kepompong ni, mungkin kepompong kepada satu rama-rama atau apa yang cantik. Dia pun bawa balik rumah. Dia pun bagi kepompong tu macam nak tunggu kepompong tu pecah lah kan, keluarkan rama-rama. Jadi satu hari tiba-tiba dia nampak ada retakan pada kepompong tu. Dia pun percayalah kepompong ni nak jadi rama-rama lah lepas ni kan. Jadi dia pun tunggu. Tapi lelaki ni dia tak sabar, dia kesian. Hanya dengan rama-rama ni kan. Kesian rama-rama ni, mungkin kita kena tolong sikit. Dia pun dia ambil gunting, dia gunting sikit kat hujung tempat letak tadi. Dia potong, dia pun macam nampak kepala dia keluar. Lelaki ni pun happy lah, suka. Lepas tu dia potong lagi, nak bagi proses tu jadi cepat, macam orang nak bersalin kan, dia nak cepat kan, macam itulah. Tapi lepas kupu-kupu tu pun keluar dengan jayanya lah, dia keluar. Kupu-kupu ni sangat cantik. Tapi makin lama dia perasan kupu-kupu ni badan dia makin bengkak. Bengkak. Dia tak mampu nak terbang. Kupu-kupu sepatutnya lepas dia keluar dia boleh terbang. Sebab badan dia akan kering dan ringan. Jadi dia bengkak sampai satu tahap yang dia tak mampu terbang dan akhirnya kupu-kupu atau rama-rama ni mati kan. Jadi lelaki ni berfikir kenapa dia nak tolonglah kupu-kupu rama-rama ni, tapi kenapa kupu-kupu ni mati kan. Jadi bila dia cek baru dia perasan sebenarnya kupu-kupu bila dia nak keluar daripada kepompong dia memerlukan tekanan. Stres tekanan tu. Susah. Dia tolak kepala dia, susah. Tapi itulah yang buat dia survive untuk hidup lebih lama. Bila dia tolakkan kepala dia kepada kepompong tu, jadi kepompong tu akan tarik semua bendali-bendali badan dia keluar daripada badan rama-rama atau kupu-kupu tadi. Jadi lelaki ni yang baik hati ni, yang tolong ni sebenarnya dia tak membantu. Jadi bila dia tu, jadi bila dia potong, jadi tekanan tu tak ada. Bila tekanan tu tak ada, jadi dia punya bendali tu tak keluar lah.
Jadi dia basahlah badan dia, makin lama dia bengkak. Jadi tekanan ni menyebabkan benda itu keluar, dia jadi kering, kemudian dia boleh terbang. Jadi macam itulah kita dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita perlu sedikit tekanan tu. Tekanan tu penting. Kadang-kadang kita harap orang tolong kita kan. Betul, memang masa kita tekan kita harap seorang tolong, tapi actually kita sebenarnya boleh jadi lebih baik lagi dengan adanya tekanan. Macam rama-rama. Okay, burn out. Ni perkataan yang kita sering dengar lah sekarang. Saya rasa banyak burn out. Semua orang burn out. Kelesuan pandemik, ya. Kita punya anggota kesihatan burn out, frontline dia burn out. Saya rasa orang yang di rumah pun burn out juga kan. Tak boleh keluar, duduk kat rumah. Kena jadi ibu, kena jadi ayah, kena jadi cikgu kepada anak-anak kan. Lepas tu kena cari nafkah keluarga lagi. Jadi semua orang burn out sebenarnya. Okay, apa burn out? Okay, burn out ni kalau bahasa Melayu ni kita panggil kelesuan. Kita dah penat terbakar kan. Lama-lama kita tak mampu dah bertahan. Kelesuan. Kelesuan ni dia keadaan emosi, mental dan keletihan fizikal yang disebabkan oleh tekanan yang berlebihan dan berpanjangan. Okay. Stres ni biasanya dia situasi tertentu je. Kita jarang stres tu berlarutan lah. Bila berlarutan tu dia lebih kepada kelesuan. Okey, situasi ini akan jadi bila diri sebenarnya dengan satu yang dia tak dapat memenuhi keperluan diri kita kan dalam jangka masa dan tekanan tu banyak dalam jangka masa yang panjang ya. Macam sekarang kan. Masa awal-awal tu kita mungkin stres lah kan. Masa awal-awal pandemik dulu, kita mula-mula PKP 3.0 masa tu stres sebab banyak benda tak tahu kan. Kenapa kena ni. Jadi orang pun follow je. Sebab dah stres tak tahu apa-apa dia orang follow je. Duduk kat rumah diam-diam tak berani keluar, jalan kosong kan. Tapi makin lama kan orang dah dia panggil burn out lah. Dah kelesuan dah, tak mampu dah rasa. Kan ada setengah tu tak nak dah ikut SOP kan, nak keluar juga. Tapi follow lah, pakai mask, pakai ni, keluar bila perlu kan. Kita punya frontliner pun macam tu juga. Jadi burn out ni memang antara perkara yang kita kalau boleh kita nak elakkan lah. Sebab bila burn out dia akan boleh menjurus kepada kemurungan. Jadi kita elakkan, first kita nak elakkan tekanan sebelum dia jadi burn out sebelum jadi kemurungan. Biasanya bila dah burn out ni dia dah cuba drag yourself to work kan. Macam saya rasa anggota kesihatan kita banyak macam tu. Kena juga pergi kerja, dah tak larat dah tapi kena pergi kerja sebab demi kesihatan rakyat. Demi kesihatan rakyat. Okey. So kadang-kadang dia jadi marah, cepat marah, jadi tak mampu nak kontrol diri dia. Kadang setengah tu dia jadi tidur banyak kan sebab dia tak larat. Kadang tidur sikit, unexplained headache, ada masalah tanda-tanda kesihatan yang lain lah, tiba-tiba sakit kepala lah, sakit perut lah, sakit badan lah, tulang semua sakit rasa macam tak mampu nak produktif kat tempat kerja kan, pergi kerja tapi macam rasa macam pergi kerja tu hanya untuk pergi kerja, dapat kerja, siap kerja balik, macam tak ada pleasure dah tak ada seronok dah pergi, tak boleh nak fokus dan kurang satisfaction, kurang satisfaction dalam dia punya achievement lah. Okey. Kita dapat tak ni? Okey, bezanya stres dengan burnout, soalnya stres ni dia banyak fizikal punya perubahan Dia ada juga emosi tapi dia punya fizikal lebih kan. Kadang-kadang orang bila dia stres ni dia pasal tak jantung jadi laju kan. Tangan jadi macam getar, rasa nak marah orang, rasa macam tekanan darah pun macam tinggi kan sebab stres kan. Dia ada overreactive emotion. Kalau orang cakap je rasa nak marah balik kan. Jadi otak pun jadi macam hyperactive, banyak benda nak fikir, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak ni. Jadi anxious, jadi gelisah. Okay, kalau dia burn out dia lebih kepada dia banyak emotion. Masa tu dia dah rasa macam tak larat dah. Ini tak berguna dah. Dah buat macam-macam dah, tak jadi apa-apa. Kurang motivasi diri kan. Dia rasa lebih kepada emosi. Okay. Jadi macam mana kita nak uruskan tekanan Actually tekanan ni macam simple je tapi kadang-kadang orang tak perasan kan. First kena pasti masalah anda Kena pasti masalah anda. Kadang-kadang kita tak nampak bila kita cakap kita perasan. Saya selalu kalau saya dengan pesakit saya akan suruh dia tulis.
writing very objective, you can see. Kadang-kadang kita tulis tu 10 masalah tapi nombor 3 dengan nombor 8 masalah yang sama. Mungkin nombor 1, 5, 6, 3 masalah tu sebenarnya masalah yang sama yang kita tak perasan. Bila dia dekat dalam fikiran kita, dia pusing kan, nampak macam banyak. Kalau 2 tu jadi 3, 4, 5. Kalau 5 tu bukan jadi 10, 20. Jadi kadang-kadang kita bila kita tulis tu lebih nampak lagi, lebih objektif. Ya? Okay, kenal pasti. Masalah ni masalah apa sebab kita kan tahu apa penyebab masalah kita tu lah. Tekanan yang kita hadapi tu adalah masalah kesihatan ke, kita punya keluarga ke, keluarga ada banyak perhubungan ke, masalah komunikasi ke, ataupun financial ke kan, ataupun kita risau mak ayah kita sakit di kampung, tu pun salah satu tekanan juga kan. Jadi kita rasa takut, rasa risau, rasa tak menentulah kan bila kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi macam-macam penyebab tekanan yang kita kenal pasti. Okey? So macam mana kita nak kawal tekanan kita? Okey, nombor 2. So kita ada situasi yang boleh ubah dengan situasi yang tak boleh ubah. Jadi situasi yang boleh ubah ni biasanya kita boleh cari teknik penyelesaian dia, kita ubah masalah tu. Tapi ada juga situasi yang kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah ni jadi kita buat macam mana pun orang kata tak boleh ubah, memang itulah masalah kita. Susah kan? Tapi itulah hakikat dia sebab ada yang boleh ubah, kita cuba ubah. Yang tak boleh ubah tu kadang-kadang kita tak boleh ubah, tapi caranya ialah macam mana kita nak ubah fikiran kita. Okey? So saya start dengan teknik yang tak boleh ubah dulu. Tak boleh ubah, kita ada teknik penawar stres kaedah 10B. Kaedah ni memang kita gunakan lah. Kalau kita punya anggota kesihatan di public health pun akan guna kaedah yang sama untuk membantu orang-orang di luar sana. Ya. Apa itu 10B? 10B tu bertenang kan. Cakap senang tu ya, bertenang. Kena bertenang lah. Bertenang ni dengan cara macam mana? Mungkin dari segi fikiran kita tenang dulu sebelum kita fikir masalah tu dengan lebih lanjut. Kadang-kadang bila kita tak tenang, masalah yang kecil kita rasa besar. Masalah yang besar jadi lagi besar. Ya? Bernafas dalam. Nafas dalam lebih kepada teknik relaksasi lah. Ya? Kita cuba tarik nafas. Lepas. Terutama je bila kita keadaan tegang, kita rasa macam fikiran tiba-tiba kenapa jadi serabut Mungkin kita boleh tarik nafas dulu, tenang. Lepas tu kita mula kepada nombor 1 tadi iaitu mengenal pasti tekanan apa yang kita ada. Okay? So kita teknik pernafasan. Teknik pernafasan ni ada banyak. Doktor tak cerita sangat kat sini lah. Boleh je Google, bukan Google, dalam YouTube ada, kita banyak psikologis, pegawai terapi yang ajar teknik pernafasan. Tapi as simple, kita tarik nafas dalam, guna perut, jangan guna dada, guna masuk ke dalam perut, tarik dalam 4 hingga 6 saat, tahan 2 hingga 4 saat dan kemudian lepaskan perlahan-lahan. Okey? Dalam masa kita bercakap relax, relax, relax supaya kita bertenang. Ada juga yang suka yang suka berurut kan. Kalau ada orang geli-geli tu tak boleh juga urut, lagi stres lah kan. Dia berurut mungkin rasa tenang sekarang tak ada, kedai tak buka untuk spa semua. Jadi siapa ada pasangan tu boleh berurut dengan pasangan lah. Okey? Beribadat. Salah satu teknik yang kita boleh gunakan lah. Tak kisahlah anda agama apa, setiap agama dia ada cari ibadat sendiri yang boleh memberi ketenangan. Okey? Bercakap dengan seseorang. Bercakap dengan seseorang ni kena pilih lah orang yang kita faham kita, yang kita boleh percaya, yang kita rasa orang tu boleh simpan dan share masalah dengan kita. Okey? Berehat dan mendengar muzik. Setengah orang dia suka relax, kalau stres kan relax. Berdiam diri sekejap dengan muzik. Beriadah kan, exercise kan. Sekarang ramai orang bersukan, naik basikal, boleh berlari, boleh bersenam dalam rumah, bersenam dan akhir sekali berfikiran positif. So kita ada 10B yang kita boleh cuba. Tak perlu cuba semua. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba mana yang sesuai dengan diri kita. Kan? Kalau orang tu suka bersenam, bersenam. Kalau tak suka bersenam, tak apa. Kita boleh guna teknik-teknik yang lain. Okey? Okey, kawal kemarahan. Kawal kemarahan. Tengok. Apa yang berlaku sekiranya anda marah, kan? Terus jadi Hulk, hijau terus. Tu dia kata apa? Banyak mama-mama hijau sekarang dekat masa PDPR. Tapi ni dah setahun setengah ni saya rasa macam dah kurang sikit hijau lah kot.
Dah jadi warna apa saya tak tahu. Tapi fizikal, perlakuan dan emosi. Bila kita marah, kita akan samalah fizikal kita rasa macam mana. Macam tengok Hulk ni kan, nak jerit kan, muka jadi garang, rasa nak menggenggam jari, rasa nak tumbuk orang ni kan. Tinggal aku tu perlakuan, rasa macam nak kejar orang tu, nak marah orang tu kan. Dan emosi pun di dalam tu samalah, jadi marah, jadi tak tentu kan. Okey. Macam nak kawal kemarahan tadi? Tadi teknik 10B dah cuba. Ada teknik lain kita boleh cuba time out. Ni lebih kepada bila kita ada perselisihan dengan orang lain atau pasangan ke, anak ke, time out, terberhenti sekejap. Pause. Kadang-kadang kita nak marah tu kita terus marah je. Tapi sebab bila kita marah je, otak kita tengah tak tenang, dia tak fikir. Jadi kita kena tenang, tarik nafas. Sama jarakkan ni dan berfikiran positif. Lebih kurang sama yang 10B tadi sebenarnya. Okay. Yang ni saya share sikitkan cara-cara mengukur diri ketika marah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. So kalau dia kata jika marah tu sedang berdiri, baring. Kan? Salah ke? Jika nak marah sedang, kalau kita sedang berdiri, kita marah, kita duduk. Kalau kita tengah duduk, kita marah, kita cuba berbaring. Kalau kat office buat macam tu, tak tahulah. Tapi cubalah kita duduk ataupun masa duduk tu kita tarik nafas, kita combine lah. Okay? Kalau tak boleh juga mungkin pergi ambil wuduk kan. Sebab air tu sangat, air kan kita panaskan, marah kan api, tekan api, ambil wuduk kan, air kan, jadi sejuk kan. Dan masa marah jangan buat keputusan yang besar. Sebab tu kadang-kadang kita lupa macam saya kata, yang kita kata tadi, kita tak pause, kita tak berhenti kan. Terus je marah. Jadi kadang-kadang antara keputusan-keputusan yang tidak baik berlaku. Atau mantan lain dah tak tahu dah nak buat apa, kita diam. Diam sebentar. Okay? Dan kemudian mengucapkan istiazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kadang-kadang syaitan tu yang tengah menghasut kita untuk marah. Okay. So apa teknik penyelesaian masalah? Dan konflik. Okay. Cara-caranya satu, berbincanglah. Okay. Kita ada panggil teknik ideal. Tadi kan kita kata ada dua, situasi boleh ubah dengan situasi tak boleh ubah. Yang tak boleh ubah tadi kita dah guna 10B. Teknik ideal ni lebih kepada untuk situasi masalah yang boleh ubah. Ya. Apakah masalah yang boleh ubah? Satu, identify. I itu identify. Kita pasti masalah kita dulu. Sebab tu kita kena pasti tadi. Masalah ni boleh ubah ke tak boleh ubah? Kalau boleh ubah, kita teruskan DEAL. Kalau tak boleh ubah, kita kena tolak dia, kena buat teknik 10B. Ya, maksudnya kita kena hadapi juga masalah tu, tapi kita kena cuba tenangkan diri kita. Okay. Describe. Perjelaskan beberapa pilihan cara penyelesaian. Okay. Soalnya kita bagi masalah tu, biasanya identify ni saya akan suruh kalau pesakit saya akan tulis list. So dia kata banyak doktor, saya kata tulis 10. Soalnya tak sampai 10 pun, ada lah. Bila bagi 10 tu boleh potong-potong sebab ada setengah-setengah tu lebih kurang sama. Jadi end up mungkin jalan 5-6. So dalam 5-6 tu okay, A kita jelaskan. Okay, A contohnya masalah financial contohlah kan. Financial boleh ubah kan. Sebab apa? Sebab baru berhenti kerja, tak ada kerja. Okay. Cara pilihan penyelesaian, apa kita boleh buat? Okay, satu cari kerja baru. Cuba cari kerja secara online. Sebab sekarang semua banyak online. Okay. Kalau cek kerja tak dapat, apa cara lain? Mungkin boleh cuba bisnes, kerja dengan kawan, kan. Dapatkan bantuan, pinjaman, bantuan kewangan. Jadi kita describe satu persatu cara tu. Evaluate, kita nilai baik buruk pilihan tersebut. Macam tadi kita kata nak cari kerja online. Okay. Cuba dulu hantar resume ke apa kan untuk dapatkan kerja. Boleh buat? Okay, boleh. Boleh buat, boleh. Kita cuba yang tu. Ataupun ada kawan yang ada, kenal kawan-kawan yang ada bisnes ke yang boleh tolong. Okay. So evaluate setiap cara penyelesaian tu, kita evaluate balik. Mungkin ada setengah-setengah cara penyelesaian tu tak sesuai, kita boleh keluarkan. Lepas tu bertindak di atas pilihan. So mungkin dah evaluate, kita rasa ada dalam 3 penyelesaian. Contohnya satu, cari kerja online. Kedua, cek kawan yang boleh kerja ataupun buat bisnes sendiri. Ketiga, minta bantuan daripada badan-badan yang boleh kita minta bantuan kan. Jadi kita pilih antara 3 ni mana satu yang
sesuai dengan kita. Okay. So mungkin macam contohnya kalau minta bantuan, dia bukan jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang, okey, jangka pendek kita minta bantuan dulu, tapi jangka panjang tetap nak cari kerja. Jadi dari sana kita semak semula kesanan tindakan yang kita ambil tu. Dan kita kena beri pujian dekat apa yang tindakan yang kita buat. Sebab setengah orang kata dia tak puji pun diri dia. Jadi sebab tu lagi tertekan tu. Dia tak rasa pun dia buat tu sebenarnya benda yang baik kan. Padahal yelah macam orang kata jangan meminta-minta, tapi itu untuk kita fikir jangka masa pendek kita minta pinjaman ataupun kita dapatkan bantuan, tapi jangka masa panjang kita dapatkan kerja yang baru. Macam itulah. Jadi kita kena puji diri sebab kita tujuan kita untuk masalah kita tadi apa? Masalah financial kan, kewangan. Ni salah satu contoh lah yang saya boleh bagi. Okay, so ideal, I-D-E-A-L. Kalau masalah tu tak boleh ubah, kita pergi 10B. Boleh buat soalan quiz tak? Okay, berfikiran positif. Okay, berfikiran positif ni, dia nampak macam senang. Orang kata berfikiran positif kan, tapi tak susah. Boleh buat ya. Sebab ramai orang dia start dengan negatif dulu. Perasan tak kalau kita ada sesuatu yang berlaku pada kita, kita akan start dengan negatif dulu. Saya tahu kalau saya start dengan negatif dulu. Tapi lepas tu bila kita pause, baru kita fikir yang positif. Kebanyakan orang lah, majoriti. Tapi ada juga yang sangat positif, dia dapat apa-apa bencana pun dia memang sangat positif lah. So ni antara ayat yang kita boleh gunakan untuk berfikiran positif lah dalam Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Jadi kadang-kadang kita nak positif tu kita rasa walaupun benda tu buruk, sebenarnya Allah lagi tahu apa yang berlaku kita tu adalah yang terbaik untuk kita. Kan? Kalau kita nak negatif dah dulu kan, nak marah lah, ni kenapa lah masalah ni jadi kat aku kan. Tapi actually bila kita pause kejap, macam tadi lah saya kata, kadang kita rasa negatif, tapi kita pause kejap, fikir mungkin ada yang lebih baik. Lepas tu lama-lama Allah akan tunjukkanlah apa yang terbaik. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan 2-3 hari lagi, mungkin lambat lagi, tapi kita cuba ya. Jadi positif. Pengurusan masa, yang ni selalu orang tanya kan. Pengurusan masa ni sebab sekarang kan kita ada banyak topi orang kata kan. Kalau dulu mak mungkin anak pergi sekolah boleh buat kerja rumah kan, yang suri rumah kan, anak pergi sekolah boleh siapkan kerja rumah semua, anak tak ada. Tapi sekarang dialah cikgu, dialah suri rumah tangga kan. Jadi memang time management tu kena tip top lah orang kata. Kan? Mungkin dari segi macam ni kita ajar 5 cara lah. Satu, prioritizing. Maksudnya kita cari mana yang penting dulu. Kita buat list macam saya kata tadi, kita ada list. Apa yang kita nak buat hari tu, kita tengok yang paling penting. Contohnya paling penting kena siapkan kerja sekolah anak. Betul ke? Kena siapkan sekolah anak. Mungkin boleh prioritize lah. Rescheduling. Kita buat jadual waktu. Macam sekarang kan PDPR kan. PDPR ada anak yang mungkin anak dia, mungkin sekolah rendah ada 3 orang kan. Kita tak tahu. Jadi kena schedule lah. Yang penting kena buat jadual waktu. Okay. Lepas tu kita kena buat to do listing lah. Sebab kadang-kadang ada setengah perkara yang bila kita prioritization tu mungkin yang ni kita boleh postpone buat besok ke kan, ataupun besok boleh buat 2 benda sekali ke. Jadi kita buat mana yang dulu, mana itu kita tanda ya. Resting penting. Kadang-kadang semua orang pun ni sampai tak ada waktu rehat malam pun tidur tak cukup. Jadi badan tak sempat nak rehat. Tu pun boleh menyebabkan tekanan juga. Delegation, delegate, bagi tugas-tugas kepada orang lain juga. Mungkin ada setengah tugas tu mungkin orang lain boleh buat kan, ataupun boleh dikongsi bersama. Contoh kat rumah mungkin boleh ajar anak, walaupun tak suruh anak tu cuci baju, at least baju kotor masuk dalam bakul ke, ataupun jangan buat sepah lepas main simpan balik. Jadi itu pun salah satu aktiviti, satu membentuk tingkah laku yang baik. Kedua, membantu kita yang suri rumah tangga ni delegate tugas lah, membahagi-bahagikan tugas. Okay.
Satu ni lebih kepada, assertive ni lebih kepada kalau kat tempat kerja lah selalu yang menjadi tekanan, sebab assertive ni dia sesuatu bukan tingkah laku, dia macam lakuan yang ada orang dia sangat pasif. Pasif ni macam bagi je kerja buat apa dia buat yes boss, bagi kerja buat yes boss. Setengah agresif, bagi kerja buat marah tak nak buat kan. Assertive ni lebih kepada dia tahu batas dia. Kita kena tahu batas kita, kena tahu limit kita. Kita buat kerja tapi sampai satu limit kita kena pandai say no. Ataupun kita say no tapi mungkin contohnya bos bagi kita tugas kata, maaf bos, yang ni boleh tak saya buat esok? Maksudnya you kena pandai delegate you punya time juga kan, bersama-sama dengan tugasan yang diberikan lah. Okay. So yang ni banyak perkataan sikit yang ni. Ni lebih kepada sebab ramai antara kita susah nak jadi assertif. Kadang-kadang kita takut kan. Kalau tengok bayangkan orang yang pasif ni kan, dia biasanya dia takut nak cakap. Bila bos bagi apa-apa dia suruh macam ya je kan. Dia jenis macam kalau orang kata dia macam nerd lah, orang kata kan nerd cakap pun perlahan, tak tengok orang kan. Kadang dia bersendiri, dia buat kerja je tapi dia seorang-seorang kan. Selalu cakap saya okey. Tapi sebenarnya dia membebankan diri dia. Agresif pula dia jenis yang nampak bold, nampak garang cakap kuat kan. Kadang-kadang bila bos pun sampai takut dengan dia nak bagi kerja macam takut dia tak nak buat kan, kerja tak siap. Dia akan control groups dia. Kita nak yang assertive. Assertive maksudnya dia bercakap lebih open. Lebih open maksudnya ada masa dia terima, ada masa dia bantah. Dan dia biasanya orang-orang yang assertive ni adalah orang-orang yang mampu mengawal dia punya emosi lah. Emosi, dan juga dia lebih kepada bagus dari segi performance tempat kerja, dan juga mereka ni biasanya dia okey. Maksudnya dia okey dengan semua orang. Dia okey, orang tu okey, dia boleh buat kerja semua. Okay, kita nak jadi orang yang assertive. Okay, jadi orang assertive. Kenapa kita jadi assertive? Sebab yang saya kata tadi lah, untuk tingkatkan keyakinan diri kan. Orang tak ambil peluang kat kita, dan biasanya orang yang assertive ni lebih dihormati. Okay. Alright. So tadi ada berapa? 6 kita kata teknik lah macam mana nak mengawal tekanan. Sebab kita nak ada, kita panggil stress free zone. Kalau boleh lah kan. Kalau boleh kita nak stress free, relax kan. Kerja pun seronok, keluar pun seronok, dengan keluarga pun seronok kan. Okay. Yang ni saya kongsi sikit lah sebab sekarang kita tengah pandemik COVID kan. So untuk mereka yang masih bekerja walaupun dalam pandemik ni antara yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah dalam My Health, COVID-19 langkah menghadapi burnout. Semasa bertugas kadang kita kena macam sibuk. Nak ambil rehat ni memang susah lah kalau dalam PPE tu kan. Kalau dah keluar tu nak kena doofing, pakai balik, mandi semua memang agak mencabarlah. Tapi bila ada masa rehat tu memang diorang akan berehat lah. Okay. Tapi kalau yang macam bekerja dekat office macam ni kan, kena ambil time rehat jugalah kalau rasa burn out sangat. Macam mungkin dah serabut, dah banyak sangat kerja. Yelah ada work from home, ada tak, mungkin kena cover kerja kawan sebab kawan kena quarantine kan. Jadi macam-macam sekarang. Okay. Kena pemakanan sihat, sentiasa berikan kata-kata positif pada diri sendiri, cuba bagi motivasi pada diri sendiri. Lakukan teknik relaksasi menjadi breathing exercise, simple, tarik nafas, lepas. Latihan pernafasan secara teratur. Kalau latihan pernafasan ni selalunya kalau saya akan suruh, kalau umat Islam kan kita solat 5 waktu, selalunya waktu kita dah habis solat tu kan kita nak doa kan. Masa tengah zikir-zikir tu terus buat teknik relaksasi dalam masa yang sama. Tarik nafas, lepas, tenangkan fikiran sambil berzikir, buat 5 kali sehari. Sebab ramai pesakit saya kata, doktor, saya buat dah teknik relaksasi ni tak jadi. Tak jadi kan dia kata. Tak jadi tu mungkin disebabkan oleh kurang praktis. Sebab teknik relaksasi ni nampak senang tapi kena praktis sebenarnya. Dia tak boleh waktu kita tengah tertekan tu datang kita nak buat tak jadi. Dia kena waktu kita tenang tu kita try dah. Macam kita naik basikal lah. Kan? Naik basikal jatuh, naik basikal jatuh kan. Dah lama kita naik basikal kan kita boleh balance kan. Dia sama juga teknik relaksasi pun macam tu. Masa kita buat masa tenang,
kita akan macam mastering, kita macam memperkukuhkan lagi teknik relaksasi kita bila kejadian berlaku. Contohnya tiba-tiba ada tekanan, ada berita buruk datang kat kita, tiba-tiba banyak kerja sebab kawan positif COVID, tak boleh buat kerja tu, kita kena cover kerja dia. Jadi masa tu baru teknik relaksasi tu berkesan. Okay. Lepas tu urus emosi dengan positif. Macam inilah lebih kurang macam kita macam uruslah, maksudnya kita listkan dia emosi kita apa. Macam tadi masalah kita emosi pun kadang kita kena uruskan juga. Berpuas hati dengan apa yang dicapai tugas. Selalunya ialah kita buat apa yang kita mampu. Yang penting kita tidak mencederakan orang lain, mencederakan emosi ataupun menyusahkan orang lain. Bercakap dengan orang yang dipercayai. Kalau boleh cakap dengan orang percayai. Kadang sekarang ni ramai yang cakap kat media sosial kan. Jadi kita pun tak tahu komen tu datang macam mana kan. Yang positif ke, yang negatif ke kan. Jadi ada kalanya bagus juga kat media sosial ni sebab ramai banyak capaian, tapi kita tak pasti siapakah orang-orang tu. Adakah orang kita boleh percayai ataupun adakah orang yang nak menjatuhkan kita. Okay. Kalau segala macam-macam dah kita buat tak mampu, jadi akhirnya kita cubalah minta bantuan profesional. Boleh pergi kaunselor ataupun psikologis ataupun jumpa psikiatris jika perlulah. Okay. Okay. Nak habis dah slide saya yang banyak. Okay. For me, life is like riding a bicycle. Masa kita kan. Keep your balance. You must keep moving. Sebab kita nak balance tu kita kena sentiasa kayuh kan. Kalau kita tak kayuh kita boleh jatuh. Okay. Alright. Firman Allah ni, Allah menguji seorang itu dengan perasaan kelaparan, kekurangan harta, nyawa dan hasil maksud yang tidak menjadi, dan beri khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang ni antara yang kita boleh gunalah kalau kita dalam tekanan, kekurangan, permasalahan. Sebenarnya Allah tengah uji kita. Ini untuk biasanya untuk percayaan orang Islam lah. Sesungguhnya khabar gembira akan menanti orang-orang yang bersabar. Okay, akhirnya ni saya kata sikit. Kadang-kadang kita terlupa. Kita rasa kita seorang tertekan tapi kita tak perasan kawan-kawan kat sekeliling kita. Jadi selalulah tanya kawan-kawan kita are you okay? Mereka kata not really. You want to talk about it? Nak cerita ke? Tak nak juga kan. So kadang-kadang mereka hanya perlu accompany. Maksudnya kadang-kadang tak perlu cakap. Tak perlu ni. Dia orang dah rasa bersama dah. Nampak dia dah senyum kan. Kadang-kadang companion tu buat kita rasa tenang. Jadi kadang-kadang bila kita stress, ada masalah, carilah kawan-kawan. Ataupun kalau kita nampak kawan kita dalam kesusahan, kita carilah dia. Alright. Itu saja daripada saya. Okay, mungkin kita boleh pass balik dengan Dr. Hafiz untuk buka sesi soal jawab. Okay. Jadi terima kasih Dr. Irayu kerana penyampaian yang begitu baik. Jadi kalau saya tengok daripada Facebook, ada satu soalan lah daripada penonton di Facebook. Adakah tekanan boleh menyebabkan badan menjadi tak sihat seperti demam? Oh ya, betul. Sangat betul. Sebab tekanan dia macam ni, tekanan ni emosi kita kan. Emosi tu dari mana? Daripada fikiran kita, otak kita. Otak kita ni dia ada banyak fungsi sebenarnya. Selain daripada mengawal emosi, setiap bahagian otak kita ni, macam depan ni kita panggil prefrontal cortex ni, dia lebih kepada kita panggil apa? Visual dan juga dia planning. Planning maksudnya kita nak buat apa, kita nak plan hari ni, kan? Itu dia bahagian depan. Kat tengah sikit ni ialah badan kita, pergerakan badan kita kan. Jalan kaki nak jalan macam mana semua kan. Jadi di belah kiri ni ada untuk telinga, belakang untuk mata. Jadi setiap bahagian otak tu dia saling orang kata berhubungan. Jadi bila kita tertekan, jadi salah satu fungsi otak tu akan kurang. Jadi dia akan menyebabkan badan kita jadi tak sihat sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita rasa penat, tak larat kan, kaki sakit, badan sakit, kepala sakit, semua sakit. Dalam masa yang sama, tekanan juga boleh menyebabkan kita panggil saya tak ingat apa nama dia, tapi immune system kita akan jadi rendah. Jadi setengah orang kalau dia tertekan dia boleh jadi demam, dia jadi tak sihat kan. Memang betul lah, memang sebenarnya sebab tu kita kena uruskan tekanan kita. Sebab bila tertekan makin lama makin teruk, dia akan jadi masalah, bermacam-macam masalah yang lain lah.
Okey? Ah. Okey. Kalau saya tengok dekat Facebook ni dah tak ada soalan lain. Okey. Dekat Zoom pun nampak macam tak ada soalan. Saya nak buka pada penonton lah. Takkan tak ada soalan yang boleh disampaikan kepada Dr. Idayu. Jarang-jarang kita dapat Dr. Idayu nak menyampaikan memberi pandangan ke atas soalan-soalan berkaitan dengan kesihatan mental lah. Okey. Anyway, saya sementara kita menunggu soalan daripada penonton, saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada petugas-petugas daripada perpustakaan awam di seluruh Malaysia. Nampaknya sambutan daripada perpustakaan awam ni memang sangat-sangat sokongan diorang sangat-sangat bagus lah. Setiap kali kita buat sesi mentari di rumah anda ni memang kita nampak pihak-pihak daripada perpustakaan seluruh Malaysia memberikan sokongan yang begitu cemerlang. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan teruslah menyokong mentari di rumah anda. Okey, ni ada soalan lagi dekat Zoom. Kadang-kala kita rasa kita boleh hadapi tekanan, tetapi rupa-rupanya kita dalam keadaan sangat tertekan tanpa disedari. Bagaimana untuk mengelakkan keadaan tersebut? Okey. Soalan dia macam agak broad sikit lah. Saya mute ke tak kan? Okey. Dia macam mana cakap Yelah, kadang-kadang kita rasa kita mampu kan nak atasi tekanan tu. Betul. Bagus. Kita cuba. Ada orang cuba sampai satu tahap. Sebab tu yang tadi kita ada graf tadi tu kan, kita kena pasti masalah kita. Yang graf kalau kita tengok macam ni. Macam tadi mungkin puan dekat sini kan. Dia macam tekanan tu ada naik sikit-sikit. Boleh lagi, tahan. Sebab tu kita kena tahu apa limit kita sebenarnya. Sebab biasanya kita mungkin tak perasan, tapi kadang-kadang keluarga kita boleh perasan. Pasangan kita boleh perasan. Kadang-kadang boleh tanya dia. Kalau rasa macam tak selesa, cuba tanya. Saya nampak stres ke sekarang? Ada apa-apa perubahan pada diri saya? Tak cakap stres kan, macam awak nampak apa-apa perubahan ke? Kadang-kadang rakan setugas kita kan. Sebab tu kadang-kadang kita kena aware. Jangan sampai tahap yang bila you dah breakdown, biasanya breakdown ni dia dah, orang kata macam mungkin dah sampai tahap tu dia dah tak mampu dah nak fikir apa-apa. Ataupun dah tak mampu dah buat kerja kan. Ada sesetengah tu bila dia dah breakdown tu rasa macam tak nak dah pergi kerja, langsung terus berhenti dan tak pergi kerja. Kita tak nak sampai tahap macam tu lah. Jadi setiap orang ada limit dia. Jangan samakan limit kita dengan limit orang lain. Kalau nampak kenapa orang tu masalah dia sama dengan kita, dengan saya, tapi kenapa dia boleh buat lagi? Kenapa saya tak boleh? Jangan samakan. Setiap orang ada limit berbeza berdasarkan dengan pengalaman lalu, personality dia, cara dia berfikir, IQ dia kan. Jadi setiap orang tu jadi saya tak boleh nak cakap puan sampai tahap mana. Tapi puan sendiri kena sedar. Kadang-kadang kita boleh test power lah, orang cakap okey, dah try tahap ni macam boleh lagi, okey, tambah sikit lagi. Tapi bila tak boleh tu jangan teruskan. Tak boleh, berhenti sekejap, pause sekejap, rehat dulu, cool down dulu, lepas tu baru teruskan balik. Jadi kita nak ada that momentum yang dia akan jadi, kita panggil plateau. Jangan terus bila kita breakdown terus jatuh. Kita tak nak macam itulah. Okey. Rasa ada soalan lagi dekat sini. Ada tekanan yang boleh menyebabkan kecederaan di badan kita. Ni soalan lah, ada tekanan yang boleh menyebabkan kecederaan di badan kita kan. Contoh rakan saya tekanan di pejabat tanpa dia sedar menyebabkan nerve pada mata dia rupture. Dia pergi doktor mata sebab mata dia mula rasa kabur, jadi tak semestinya sakit kepala atau sakit badan, mata kabur disebabkan tekanan atau stres. Mungkin input dari Dr. Idayu.
Oh, okey. Sebab macam saya kata tadi, kadang-kadang tekanan ni dia bila stres ni dia ada ganggu juga kita punya fizikal kan. Fizikal kita dia boleh menyebabkan sebenarnya bila stres ni dia memang ganggu banyak fizikal lah. Jantung jadi laju, kadang-kadang rasa panas, kita rasa sakit kepala, tekanan darah boleh naik sebab mungkin kurang tidur kan. Jadi mungkin saya tak pastilah keadaan kawan Puan Intan ya. Puan Intan ni saya tak pastilah keadaan dia, tapi satu kita kena tahu background dia dulu. Background dia ni umurnya berapa, muda ke tua, ada penyakit-penyakit lain ke tidak kan. Sebab mungkin juga ada penyakit-penyakit lain yang dah mencetus. Contohnya kalau masalah saraf ni boleh dikaitkan dengan diabetik, boleh dikaitkan dengan tekanan darah. Mungkin disebabkan tekanan tu diabetik dia makin tak terkawal kan. Bila kita tertekan, badan kita kan macam saya kata imun kita pun akan berubah. Jadi kadang-kadang diabetik pun jadi diabetik kontrol dia jadi teruk, tak terkawal. Pun mungkin tekanan darah dia jadi tinggi. Itu pun antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan saya tak rasa nerve lah, saya rasa lebih kepada pembuluh darah kecil pada mata tu. Sebab nerve biasanya tak rupture, yang rupture tu pembuluh darah. Mungkinlah, yang ni saya tak nak buat postulasi untuk kes ni. Tapi yang kita tahu ialah tekanan memang boleh menyebabkan banyak masalah fizikal, satu. Kedua, masalah fizikal ni apa? Badan kan, sakit badan, sakit kepala, sakit urat. Lepas tu dia boleh menyebabkan tekanan darah, imun kita akan jadi lemah. Jadi perkara-perkara ni boleh menyumbang kepada permasalahan yang lain lah. Contohnya macam kawan Puan Intan ni masalah kabur mata. Harap dapat menjawab Puan Intan. Okay. Lepas tu ada next question is what if I decided to stop taking medication as what has been prescribed by my doctor? Is that any side effect caused after 1 year on medication? Lorazepam, risperidone, fluvoxamine saya rasa and clonazepam. Oh, okey, banyaknya Pak. Yang ni untuk jawab private, this is more of personal punya question. Sebenarnya saya tak boleh jawab. Sebab ni saya rasa yang bertanya, sebab saya, itu Facebook tak ada dalam Zoom. Ni Zoom, direct message. Oh, okey. Yang bertanya tu, saya rasa mungkin puan atau tuan, lelaki puan, dia perlu berjumpa dengan doktor, doktor yang puan atau tuan jumpa sebelum ni. Jadi dari sana berbincang dengan mereka lah. Sebab saya tak boleh nak buat ni macam konsultasi personal. Saya rasa lebih baik puan jumpa dengan doktor yang pernah merawat puan atau tuan. Jadi di sana bincang balik dengan dia. Walaupun dah berhenti tak ada masalah, boleh jumpa just atas dasar perbincangan. Biasanya dia akan bagi tahu lah, mungkin dia akan cek balik puan punya simptom sebelum ni, ada masalah ke tidak kan. Perlu start ubat ke tidak, ataupun boleh berhenti tapi perlu dipantau ke. Yang tu saya cadangkan puan atau tuan berjumpa dengan doktor anda lah. Okay, jadi next question, adakah tekanan boleh punca penyakit seperti kanser? Kanser ni dia punca secara direct tak lah. Tapi dia boleh menyebabkan biasanya penyakit fizikal tu menjadi lagi teruk dengan adanya tekanan. Kalau kata punca tu, kanser ni ada banyak. Macam-macam jenis kanser ada sebab genetik, ada sebab radiasi kan, ada disebabkan oleh penyalahgunaan makanan, maksudnya penggunaan ubat atau bahan-bahan terlarang. Jadi saya tak nak cakap secara direct tidak, tapi tekanan ni biasanya dia akan menyebabkan macam saya kata dalam jangka panjang kadang-kadang imun kita boleh jadi rendah. Jadi bila rendah ni kita nak lawan penyakit-penyakit lain susah, dan kanser tu pun akan melemahkan badan kita. Jadi dia akan menyebabkan badan kita jadi lemah dan susah ni lah. Dan yang ni bukan klinikal, tapi saya ada cerita yang pesakit kanser, dia bila dia mampu mengawal emosi dia, mengawal tekanan dia kata redha dengan apa yang dia terima, dia punya recovery sebenarnya lagi cepat daripada orang yang macam in denial, dia tak terima dia ada masalah kanser. Cuma punca penyakit kanser tu
saya tak rasa dia punca lah. Punca ni ada banyak punca lain, bukan tekanan by itself. Tekanan tu mungkin menyebabkan dia lagi teruk. Okay. Macam mungkin saya boleh tambah sikit lah kot. Saya rasa Tambah. kanser ni dia ada banyak stage. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Jadi biasanya kebanyakan time bila kanser ni jadi stage 1, stage 2, kalau kita ada tekanan, mungkin kita tak sedar tanda-tanda kanser tu terjadi, menyebabkan akhirnya bila kanser tu dah jadi sangat teruk, baru kita sedar. Jadi sebenarnya kalau ada tekanan ni, mungkin kita jadi abaikan benda-benda lain yang penting dalam kesihatan kita, menyebabkan kanser tu menjadi buruk lah. Tapi kalau direct cause tu mungkin kadang-kadang kalau kanser ni ada yang makan yang disebabkan oleh pengawet makanan. Jadi bila kita stres, kita makan benda-benda yang banyak pengawet semua, jadi mungkin benda tu boleh mencetuskan kanser tadi tu. Tapi kalau tekanan sendiri mungkin dia tak direct lah. Dia bukan secara langsung lah macam yang dia tahu. Ataupun kalau macam yang stres, lepas tu diisap rokok. Isap rokok banyak-banyak, lama-lama boleh kena kanser paru-paru. Jadi dia directly tak ada, tapi mungkin secara indirect lah. Okey, ni ada lagi soalan. Jadi dekat Facebook, bagaimana cara nak kawal anxiety? Kawal anxiety? Kawal anxiety, yes. Okey. Kawal anxiety okey. Dia anxiety ni dia ada satu, anxiety tu sebab apa? Dia kadang-kadang setengah orang dia personality dia anxiety lah. Ada setengah orang jadi memang dia cepat anxious. Benda kecil pun dia dah anxious. Tapi sebenarnya untuk kawal anxiety satu perception lah. Perception maksudnya cara kita berfikir dulu. Sebelum datang anxiety tu kena tahulah dia punya tanda-tanda anxiety kan. Biasa orang anxiety jadi apa? Jadi dia jadi berdebar kan, perut krem, kadang-kadang menggigil-gigil kan. Nafas jadi laju. Jadi biasanya yang bagus untuk anxiety first ialah teknik relaksasi lah. Kalau macam saya kata tadi, kalau kita belajar teknik relaksasi yang betul, kita amalkan, insya-Allah dia lebih mudah. Kedua, personality itulah. Kalau dia jadi personality yang anxious, dia kena belajar cara macam mana mengawal anxiety tu dari segi fikiran dia. Kalau tadi tu physical, dia ada dua komponen. Satu physical, satu thought atau fikiran. Kalau physical tu lebih kepada macam teknik relaksasi lah. Tarik nafas, lepas kan. Kalau kita tahu macam nak berdebar ni kan. Kita tarik nafas dulu, pause sekejap. Ada orang dia tutup mata, duduk diam sekejap sebelum buat apa-apa kan. Yang kedua, fikiran. Macam mana kita nak ubah fikiran kita. Yang tu kalau nak ajar kat susah sikit, tapi lebih kepada yang tu lah, berfikiran positif. Kadang kita kita check balik. Kenapa kita anxious Apa yang benda ni yang menyebabkan aku risau? Adakah kait dengan peristiwa-peristiwa yang dulu? Adakah kait dengan permasalahan yang sebelum ni? Jadi mungkin kita boleh fikir balik. Tapi ini ambil masa lah dari segi thought ni. Yang nak cepat kurangkan anxiety, physical dulu. Tapi kemudian kena fikir balik kenapa benda ni berlaku. Tujuan dia kenapa, kalau kita tahu penyebab dia, nanti akan datang bila perkara yang sama berlaku, tahu dah macam mana nak ubah. Macam mana nak adjust fikiran kita. Sebab kadang-kadang kita tak perasan benda ni dah berlaku banyak kali. Kan? Sebab anxious ni, semua orang anxious. Sekarang pun kalau COVID kan semua orang anxious kan. Nak keluar rumah takut kan. Rasa nak pegang pintu pun takut. Sebab takut siapalah pegang pintu tu sebelum ni kan. Jadi macam kadang-kadang kita kena pause kejap. Kalau risau sangat macam ni, physical buat relaxation technique, breathing exercise, tarik nafas, lepas. Dia ada beberapa relaxation technique yang lain lah. Selain daripada breathing exercise, kita ada panggil progressive muscle relaxation technique. Kita boleh buat meditasi kalau setengah orang. Ada yang juga kita panggil mindfulness, maksudnya yang mindfulness lebih kepada macam cara kita nak menenangkan diri jugalah. Okey, cumanya ada situasi lah kan, kalau tiba-tiba tengah drive, takkan nak buat apa tu, kalau tarik nafas tu okey lah. Kalau tengah drive, tiba-tiba nak buat progressive muscle relaxation technique, tak boleh lah kan, kita pegang steering, tiba-tiba nak buat genggam-genggam pula kan.
Jadi teknik-teknik tu puan kena belajar dan cari mana yang sesuai dengan diri puan. Sesuai dengan diri kita lah. Maksudnya ada orang dia teknik dia ada banyak tapi mungkin teknik A tak sesuai, teknik B tak sesuai, sesuai teknik C. Jadi teknik mana yang sesuai kita gunakan. Tujuan dia satu, bila kita anxious tu kita nak kurangkan apa tu kita panggil perubahan fizikal dulu. Kenapa? Sebab physical ni kadang-kadang dia boleh kita panggil cycle untuk jadi lagi teruk. Maksudnya contoh macam ni kita dah berdebar kan, kita nampak satu yang mungkin kita tak suka, kita rasa marah dengan bos ke apa kan. Bila kita tak kawal benda tu dia akan lagi teruk. Lepas tu fikiran kita pun akan fikir benda yang sama, dia akan jadi teruk-teruk sampai satu mungkin kita tak boleh bekerja hari tu. Mungkin kita tak boleh nak buat apa tugasan yang sepatutnya sebab bos yang kita tak suka tu datang kan. Jadi first kita kena kurangkan fizikal punya ni. Bila kita kurangkan, macam kita buat relaxation, debar-debar dah tak ada kan. Mungkin pernafasan tu makin baik, maksudnya dia jadi lebih tenang. Jadi otak kita lebih tenang dan berfikir. Kadang-kadang orang tanya, doktor kita buat teknik-teknik pengurusan tekanan ni masalah tak hilang pun kan. Betul tak? Kadang ada masalah tak hilang pun. Tapi kenapa kita belajar teknik menyelesaikan masalah, teknik menguruskan tekanan ni? Sebab kita nak kita punya fikiran jadi tenang. Kenapa? Bila kita tertekan, bila kita stress, anxious macam tadi tu, fikiran kita tak tenang, kita tak boleh dapat buat keputusan dengan baik. Yang tu yang penting. Memang masalah tak akan hilang, tapi bila kita tenang, kita boleh buat keputusan dengan baik, kita boleh fikir balik masalah kita, jadi kita boleh cari penyelesaian yang terbaik untuk masalah tu. Sama juga macam anxiety, sama juga macam tekanan, sama juga macam marah. Kita kena tenangkan dulu, tujuan kita nak bagi sane lah otak kita, maksudnya bagi kita fikiran kita boleh plan balik. Oh, okay, lepas ni kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Bayangkan kalau kita sentiasa anxious, kan? Sentiasa marah, sentiasa tekan. Fikiran kita tak boleh nak selesaikan masalah. Kita akan terus berfikir pasal kita punya anxiety tu. Kita akan terus fikir pasal tekanan kita. Kita akan terus fikir pasal stres kita. Jadi masalah tak akan selesai. Tekanan akan terus, anxiety akan terus, apa lagi? Stres tu akan berterusan. So maksudnya yang first yang terbaik kurangkan fizikal lah, yang tu paling mudah. Fikiran kita lambat sikit. Yang tu kena train. Fizikal tu cepat kan, nampak bila tadi nafas laju, nafas jadi tenang kan. Tadi ada debar-debar, jantung dah slow down, dah tak debar-debar. Jadi itu paling cepat kita dapat. Tapi otak masih negatif lagi kadang-kadang. Tapi bila kita dah tenang, kita slow boleh fikir balik. Kita fikir balik, oh yang negatif tadi macam saya kata lah. Kadang-kadang setengah orang bila dia dapat satu tekanan, dia negatif dulu kan. Tapi bila dah tenang, dia akan cuba cari apa-apa yang positif dalam negatif tu. Saya harap membantulah. Ke Hafiz nak tambah? Okay, tak apa. Okay, so ada next question lagi. Macam mana nak urus expectation kalau progress slow? Expectation bos ke? Kalau progress slow. For me, you should know your strength and you should know your limits lah. Kalau progress slow, you kena expectation. Bos suruh buat laju. Suruh siapkan cepat kan. Satu kena cuba. Sebab tu saya kata you kena cuba test you punya limit. Kadang-kadang setengah orang dia tak test lagi limit dia. Dia dah give up awal. Ada orang macam tu. Tapi kalau ni memang awak ni mesti jenis yang dah cuba tak dapat juga. Then you discuss dengan you punya bos. Communication. Sebab kadang-kadang bos tak faham masalah kita. Tapi saya tak pastilah kan. Dia kata doktor cakap senang lah kan. Cakap dengan bos saya. Macam tu kan. Tapi saya perasan masalah kita banyak komunikasi lah. Kadang-kadang kita cuba mungkin macam contohnya bos expect kita siap 5. Cakap dengan bos boleh tak saya siap 4, satu lagi saya buat esok. Saya cuba dengan esok. Mungkin boleh cuba macam tu lah. Tapi janganlah bos buat 5, buat 1 je. Kan? Bos pun marah lah kan? Sebab setiap orang ada dia punya kita panggil strength and limitation lah. Mungkin bos tu nampak awak punya limitation 5 tapi awak tak rasa awak boleh. Kita tak tahulah. Tapi for me, communicate. Cuba. Sebab sekarang kan tengah era pandemik ni, semua orang pun penat, semua orang pun stres, semua orang nak kejar target kan, tapi tak dapat kejar. Jadi memang
memang cabaran untuk semualah. Expectation memang tak boleh ubah. Tapi you boleh ubah expectation yourself lah. Yourself punya expectation. Maksud saya kata tadi lah. Mungkin awak rasa awak boleh buat 3 je. Tapi bos nampak awak boleh buat 5 kan. Then you kejar buat 4. Satu tu minta tangguh ke 2 hari ke kan. Mungkin kena projek besar ke saya tahu. So lebih kurang macam tu lah. You cuba tapi you kena tahu you punya limit lah. Jangan sampai you jatuh. Okay. So next question ni saya rasa related juga dengan apa yang Dr. Idayu terangkan tadi lah. Adakah tahap ketahanan terhadap tekanan setiap orang berbeza? Ya, sangat berbeza. Semua berbeza. Macam orang boleh boleh ada orang boleh duduk dalam PPE tu 8 jam kan. Saya tak tahulah, saya tak pernah try lagi boleh duduk PPE berapa jam kan. So setiap orang memang berbeza. Dia bergantung dengan kita punya pengalaman masa lalu, pembesaran kita, macam mana kita ada macam mana kita menempuhi masalah-masalah yang sebelum ni, semua berkaitan. Personality. Okay? Okey, jadi sebenarnya itulah bendanya setiap individu tu agak berbeza lah kan dari segi ketahanan masalah ketahanan dalam menghadapi tekanan. Dan bukan tu je, saya rasa setiap individu pun ada tekanan yang berbeza-beza sebab perjalanan hidup setiap orang pun berbeza-beza. Betul. Dan environment kita pun berbeza-beza. Jadi rasanya kalau kita try practice cara pengurusan masalah dengan baik, saya rasa mungkinlah kita tak jadi sangat kuat, tapi sekurang-kurangnya dengan analisis masalah dengan baik, saya rasa mungkin kita boleh differentiate masalah yang boleh diselesaikan dengan masalah yang tak boleh diselesaikan tadi, dan kita biasanya akan lebih fokus pada masalah yang kita boleh selesaikan lah. Dan yang masalah yang tak boleh selesai tadi, macam Dr. Idayu cakap tadi, kena 10B. Okay, so okay, so ni ada lagi satu soalan. Budak-budak ada stres tak? Ada. Siapa tanya ni? Mesti mak budak ke? Tak, budak-budak dia macam mana? Kalau kita, saya tak tahulah, macam saya ni 40-an kan. Jadi masa zaman kanak-kanak saya tu, saya tak ingat pun stres tu apa. Tapi budak-budak sekarang ya. Saya pernah kerja di klinik kanak-kanak. I think umur 9 tahun pun dah pandai sebut perkataan stres lah. Tapi kena tanyalah dia stres tu apa. Kadang-kadang definisi stres kanak-kanak ni berbeza. Jadi kadang-kadang sangat cute. Jadi stres tu ada. Actually stres tu ada daripada sejak kita lahir. Tak perasan je kan. Sebab masa kita lahir kita tak ingat kan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab stres ni sebenarnya adalah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan untuk kita hidup. Bayangkan baby, kalau dia lapar dia tak nangis. Mak dia tahu tak dia lapar? Sebab dia stres lah dia nangis. Jadi mungkin kita tak perasan. Sebenarnya dari kecil kan. Cumanya dari kecil tu dia punya, orang kata dia punya komunikasi dia berbeza lah. Dia nangis je. Semua dia nangis kan. Lapar, nangis, pampers basah, nangis, panas, nangis kan. Betul tak? Jadi itu sebenarnya tekanan tu. Kalau tak ada tekanan, baby tidur je kan. Betul tak? Jadi dia tak lapar, nanti mak dia tak bagi susu. Dia kencing berak pun mak tak tukar pampers. Jadi sebenarnya dari kecil kita ada tekanan. Tekanan ni, stres ni, orang kata, sebab tu saya kata banyak orang dia nampak stres ni benda yang buruk je. Sebenarnya stres ni banyak juga benda yang baik yang kita tak perasan. Macam tu stres yang baik lah tu kan. Nangis-nangis dapat susu kenyang kan, stres yang baik, betul tak? Jadi makin kita dewasa, stres tu berubah mengikut usia kita dan mengikut kompleksnya fikiran kita. Sama je macam budak-budak sekarang. Dia bila stres, budak-budak stres sebab apa? Mak sudah tak okey, periksa nombor 1. Stres tak? Stres kan. Dia kena belajar. Kerana anak ni bukan jenis, mungkin anak yang bukan jenis pencapaian tinggi lah. Mungkin just average student je. Bila mak kata nombor 1, tak dapat nombor 3. Stres tak anak tu? Stres. Sebab mak ayah suruh nombor 1 tapi dapat nombor 3. Tapi kita tak perasan. Kan? Sebab mak ayah kata, alah budak-budak mana stres kan? Tak ada stresnya. Cumanya cara
cara penyampaian stres berbeza, cara penerimaan stres berbeza, dan kadang-kadang inilah stres yang dibawa sampai kita dewasa ni. Cara kita pengendalian stres kita sekarang sebenarnya berkaitan dengan stres kita masa kita kecil-kecil dulu. Lepas ni boleh fikirlah masa kecil-kecil dulu stres macam mana kan. Maksudnya begitulah, maksudnya sebab tu kita kata tadi pengawalan stres ni sebenarnya dia ada personality kita, pengalaman lalu kan. Pengalaman lalu ni bukannya pengalaman masa bercinta-cinta, zaman remaja tu tak, daripada kita kecil. Kadang-kadang tak perasan pun. Macam contohnya dah besar sampai umur 7 tahun, seorang-seorang, tak ada adik pun. Tiba-tiba 7 tahun dapat adik. Stres tak? Stres. Kan? Macam mana dia handle emosi dia masa tu? Merajuk, tak dekat dengan mak. Tu cara dia ni lah. Ataupun yang tu merajuk. Ada setengah tu dia jadi sayang kat adik dia. Tu cara macam mana dia kawal stres dia juga. Tapi kita tak perasan lah budak-budak. Biasalah dapat adik baru merajuk kan. Tak, sebenarnya tu lah cara dia orang kawal stres dia. Cuma kita tak nampak lah sebab dia punya cara komunikasi dia berbeza. Pemahaman berbeza mengikut daya fikiran kita. Okey. Okey, saya rasa memang jawapan yang sangat bagus lah. Kadang orang tak perasan kan, baby pun stres. Yes, betul. Dan saya rasa stres ni sebenarnya semua orang pun memang ada stres sebab stres ni sebenarnya hormon dalam badan kita. Ya. Kalau Google cuba penonton-penonton Google stres hormon. Jadi sebenarnya stres ni dia hormon dan hormon tu memang ada dalam badan kita. Dan sangat bagus sebenarnya. Dia membantu kita jadi membagi motivasi pada diri kita. Tapi bila terlebih tu yang kita tak tahan tu. Yes, betul. So harap yang bertanya tadi dapat jawapan dia. Tapi itulah zaman sekarang ni kita tengok kalau kes-kes psikiatri kanak-kanak pun dah semakin meningkat lah. Mungkin kerana faktor, mungkin salah satunya social media, ada perbandingan, kita tengok orang lain dapat barang ni, kita tak dapat barang ni. Jadi mungkin ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak dan remaja zaman sekarang bertambah stres dibandingkan dengan zaman dulu. Betul. Okey, ni ada lagi satu soalan, mungkin soalan terakhir lah sebelum kita tutup sesi ni. Macam mana nak tukar stres yang down kepada stres yang bermotivasi? Soalan dari Facebook. Stres yang down kepada stres yang bermotivasi soalan ni mencabar. Okey, dia macam ni lah. Sebab macam saya kata tadi, stres ni dia setiap orang dia ada persepsi yang berbeza terhadap stres. Ada orang dia boleh positif je semua, ada orang tak. Tapi in the end of the day, dia bergantung kepada macam saya kata lah, individu tu sendiri, personality dia macam mana. Saya nak bagi contoh macam mana sebab saya pernah ada kawan yang dia macam gagal dalam percintaan lah, tu biasa lah. Kalau gagal dalam percintaan stres, cari je lah orang lain kan. Tak, maksudnya gini, kadang-kadang yang negatif tu, sebab tu saya kata tadi, stres tadi tu negatif tu boleh ubah ke tak boleh ubah? Kalau boleh ubah, then you cari penyelesaian yang lain lah kan. Macam tadi kalau gagal dalam percintaan, carilah orang lain, tak payahlah fikir orang yang sama kan. Tapi kalau kita stres dengan, contohnya ni saya sikit mak ayah kita. Mak ayah kita. Takkan kita nak tukar mak ayah lain, betul tak? Tak boleh. Tapi macam cara dia. Positif dia, kadang-kadang ada orang dia guna agama. Maksudnya, contohnya mak ayah garang, contohlah garang yang memang sayang adik je contoh. Saya tak sayang. Tapi dalam agama walaupun mak tu, apa ayat dia, saya tak ingat ayat dia apa, tapi maksudnya apa pun status mak ayah kita, kita kena hormat dia. Dan berkat tu di sana. Kadang-kadang saya fikir macam tu je. Kadang-kadang ada setengah benda nak motivasikan kita buat benda baik tu, walaupun kita dapat semua yang negatif, kadang-kadang saya fikir di sana je. Saya tak pasti yang bukan Muslim lah. Yang bukan Muslim pun saya rasa dia orang ada juga dia punya kepercayaan kan di sana. Kadang-kadang bukan senang tapi kita cubalah. Nak jadikan motivasi kepada yang positif boleh. Kadang-kadang satu saya pernah share dengan kawan. Tapi macam kata cari kawan yang boleh simpan rahsia kita, yang boleh masuk dengan kita cara pemikiran dia, yang boleh bagi kita nasihat yang baik.
Sebab kadang-kadang kita tak nampak tau. Kalau kita nak fikir seorang-seorang memang tak dapat. Ni macam brainstorming lah. Kalau kita ada masalah, aku rasa down lah sebab macam ni, macam ni. Kau rasa macam ni? So kadang-kadang kita boleh bagi yang positif. Macam saya pun, kalau terkena kat diri saya, kadang-kadang saya rasa negatif je. Tapi bila terkena kat kawan saya benda yang sama, saya boleh pula bagi nasihat positif kat dia. Maksudnya macam tu lah. Kadang-kadang macam cakap maksudnya macam tadi kan nak cubakan jadi positif kan. Kalau kita dah cuba sendiri tak boleh, kita cari kawan yang paling rapat dengan kita. Kawan paling kita tanya pendapat dia. Kadang-kadang mereka nampak apa yang kita tak nampak. Sebab kadang-kadang di saat kita macam tengah serabut, tengah tertekan, tak boleh berfikir, sebenarnya kawan yang rapat dengan kita tu tahu potensi diri kita yang lagi baik dan macam mana nak tolong kita selesaikan masalah tu. Jadi biasanya macam kan slide saya yang last tu, kadang-kadang kita hanya perlu tanya, are you okay? Kita tak perlu jawapan pun, kita just perlu stay duduk je kat sebelah orang tu kan. Jadi macam itulah juga dengan kita. Kalau kita rasa macam, doktor tak adalah kawan boleh percaya semua kawan tikam belakang ke apa kan. Then go back to your family. Kalau tak ada juga, then cari sesiapa yang mungkin orang ketiga lah. Orang ketiga ni maksudnya bukan orang ketiga tahu. Orang ketiga tu maksudnya third party. Contohnya psikologis ke, kaunselor ke, doktor ke untuk bantu anda cari motivasi diri anda tu. Okay. Okay, so ni ada satu soalan masa kecederaan. Okay. Okay, ada tak ubat-ubatan ataupun vitamin yang boleh membantu kawal stres secara umum? Secara umum tak ada. Ubat-ubatan atau vitamin secara umum tak ada, tapi dia lebih kepada long term. Kalau baca artikel memang macam-macam lah kan, tapi semua tu long term. Maksudnya you makan sihat, you exercise, semua tu long term akan bantu kita punya emosi jadi lagi baik lah dan kurangkan stres. Tapi kalau nak hari ni exercise terus happy, tak boleh, tak jadi. Dia happy lah sekejap masa tu, lepas tu esok mungkin sedih balik. Tapi dia long term dia boleh bantu meningkatkan endorfin dalam hormon endorfin dalam dalam otak kita dan menyebabkan kita rasa happy. Itu long term of exercise, mungkin setahun, 2 tahun, dia ambil masa lah. Tapi secara umum tak ada yang direct lah. Kecuali kalau anda betul-betul tertekan dan telah sampai satu tahap diklasifikasikan sebagai macam depression atau memang severe anxiety, then you need to get medical help lah in term of medication. Okay. So basically kalau kita makan vitamin tu lebih kepada untuk maintain kesihatan jangka masa panjang dan kesihatan jangka masa panjang tu yang akan control stres tu lah kan. Okey. So saya rasa masa pun dah 4.30, lama juga Dr. Idayu berkongsi dengan kita. Terima kasih banyak-banyak dan saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita. Kita akan bertemu lagi di sesi Mentari di Rumah Anda yang seterusnya minggu depan pada hari Selasa pada jam 3 petang lah seperti biasa. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih Dr. Idayu. Okey, saya akan tamatkan sesi ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan Assalamualaikum.